Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ni daripada apa nama ni? Terengganu dengan Kelantan. Ya, Oh, pantai timur. tu kita pergi Terengganu, Kelantan. Mana? Ya tu. Oh, okey okey. Ini nak kena on off. Ya tu tu. Okey okey. Jadinya? Oh, okey. Jadi yang ni on off. On je. Jadi boleh mula je. Boleh mula pukul berapa? Dah tolong. Dah tunggu. Boleh mula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dikumpulkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama di Surau Al-Istiqlal, dan dengan kerjasama geng Surau Putrajaya juga impak dalam majlis dihadiri oleh seorang tokoh yang hebat, masya-Allah, Dr. Abdul Rahman, yang merupakan pensyarah di Kolej Permata Insan USIM. Doktor, saya panggil doktor insya-Allah pada malam ni, sepanjang malam lah insya-Allah. Baik, jadi kita jelas insya-Allah pada malam ini merupakan salah satu topik yang mana tengah hangat, ya. Takkan berhentilah selagi mana apa yang berlaku sekarang ni tak berhenti-henti. Apa yang kita lihat pada hari ini merupakan satu malapetaka yang besar. Saya mulakan sedikit secara umum. Jika kita ulang jumlah kematian rakyat Palestin daripada tahun 2000 sehingga ke tahun 2023, selama 23 tahun berjumlah 10,000. Okey. Jadi dalam tempoh 1 bulan, lebih sikit je, sudah menghampiri 11,000. Jadi angka kematian yang dalam sebulan ini telah mencapai rekod 23 tahun. Ini adalah merupakan, dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai genocide, pembunuhan beramai-ramai rakyat di Palestin. Jadi tanpa saya buangkan masa, saya rasa untuk mulakan
ciri-ciri dia orang besar, orang badan dia tinggi-tinggi. Dia bagi ciri-ciri Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi Abu Ubaidah senang cerita. Umar tak apa, Umar WhatsApp kepada Sayyidina Umar, mari ke Baitul Maqdis. Sayyidina Umar terus booking flight pergi Baitul Maqdis. Dapat kunci. Saya nak cakap di sini, Sayyidina Umar buat dengan ahli Palestin Al-Uhdatul Umariyah, perjanjian Umar bin Al-Khattab. Apa itu? Palestin adalah tanah wakaf untuk orang Islam, untuk orang Kristian. Jadi bila jauh beza. Dulu kita ada kuasa, kita bagi arahan. Sekarang ni nampak umat Islam minta rayuan. Jauh beza. Selesai nak bagi contoh cantik, Sayyidina Umar nak semaya zuhur. Orang Kristian kata kepada dia, mari semaya dekat gereja kita, tempat paling bersih. Sayyidina Umar tidak terima. Dia kata, aku tak semai sana. Kenapa? Dia kata, aku risau nanti satu hari orang Islam akan kata, oh ni khalifah kita semai sini, kita nak rampas tempat ni, kita nak ambil tempat ni. So, aku tak nak semai sana. So, dia semai dekat satu tanah kosong, kemudian jadi Al-Masjid Al-Umari. Kita nampak sikit ke depan zaman wilayah Uthmaniyah Sultan Abdul Hamid kedua. Ada seorang daripada Swiss, nama dia apa? Nama dia Herzl. Herzl itu orang wartawan. Dia bukan askar, dia orang wartawan, orang jurnalis. Dia pergi dekat Sultan Abdul Hamid. Wahai Sultan Abdul Hamid, aku nak satu kampung di Palestin. Berapa kamu nak aku bagi? Orang Yahudi tak ada masalah, Al-Fulus tak ada masalah, banyak dia ada. Jadi Sultan Abdul Hamid kata tak boleh. Kata nak satu rumah. Sultan Abdul Hamid kata tidak boleh. Kenapa? Sebab dalam perjanjian Sayyidina Umar, wala yaskunuha ahadun min Yahud, dan tidak dibenarkan orang Yahudi duduk dalam dia. Baitul Maqdis. Jadi Herzl ini tidak putus asa. Saya cakap perkara ini untuk kita nampak. Saya orang cikgu, saya orang doktor, saya orang wartawan, saya orang bomber kereta. Kita semua boleh jadi orang berjuang. Ini orang Herzl senjata dia pen sahaja, jurnalis. Akhirnya dia kata kepada Sultan Abdul Hamid, apa-apa nak saya bagi. Tengok hutan masa tu, penghujung masa wilayah Uthmani, banyak hutan dia. Orang panggil Rajul Urub Marid, orang Europe yang sakit sebab dah habis tak ada kuasa masa tu wilayah Uthmani. Tapi kalau kita ingat Sultan Abdul Hamid ni sultan orang hebat, orang ada vision, orang memang orang kemajuan. Semasa di Paris, di London, lumpur sampai tutup, orang Islam pergi haji naik kereta api zaman Sultan Abdul Hamid. Tengok beza. Sultan Abdul Hamid kata kepada Herzl, wahai Herzl, aku tak boleh bagi apa-apa di Palestin. Kenapa? Sebab inna Filastin samanuha damu 60 milion syahid. Harga tanah Palestin adalah darah 60 juta syahid. Ini tahun bila? 1914, 1915. Tengok daripada masa sampai sekarang ni berapa juta lagi?
Jadi, tapi Sultan Abdul Hamid ini kata, Hazel, nanti satu hari orang akan rampas Sultan Abdul Hamid, you akan dapat Palestin percuma. Dan ini yang berlaku. Bila orang jatuhkan khilafah Islamiyah, jadi apa? Orang Zionis ambil Palestin. Nak cakap orang Zionis ambil Palestin melalui perjanjian Balfour. Balfour ini Menteri Luar Negeri daripada Britain masa itu. Dia bagi janji kepada orang Zionis dapat Palestin. Dia kata apa? Ardun bila sya'b li sya'bin bila ard. Tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah air. Dia kata macam tu, tapi ini bohong. Kita dah ada. Daripada dulu-dulu kita ada. Dan kalau orang sekarang tengok kata saya mana-mana dalam surat khabar, dalam TV, dalam podcast, saya selalu kata ini janjian orang yang tidak memiliki untuk orang yang tidak layak. Demo ni apa nama tu Balfour, demo nak bagi dia negara, nak bagi dia tanah, demo kesian mereka, aku tak ada masalah. Bagilah mereka London, bagilah mereka Manchester, bagilah mereka. Nak bagi orang nak jadi pemurah masuk tanah dalam bukit Allah, bukan dalam bukit saya. Dia pun nak bagi mereka negara, bagi negara Allah, bukan negara kita. Ini yang ini. Jadi orang Zionis masuk dengan perjanjian Balfour, akan keluar dengan perjanjian Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, "Wa la yadkhulunna al-masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'alau tatbira." Kita akan masuk Masjid Aqsa. Kita akan masuk kali kedua seperti mana kita masuk kali pertama. Jadi lagu mana kali pertama kita masuk? Kali pertama kita masuk dengan kekuatan kita. Kali pertama kita tidak merayu dengan UN. Kita tidak merayu dengan Majlis Keselamatan Dunia. Kita tidak merayu dengan Amerika. Kita tak. Kita masuk sebab kita orang kuat. Nak masuk kali kedua, kita kena kuat. Orang kata, oh ni Islam orang zalim. Tak, kita bukan zalim. Kita ada 30,000 tentera yang boleh hancur habis Baitul Maqdis, tapi kita tidak buat. Kita pegang kunci, kita kata, oh Kristian, kita selamatkan Allah. Kita selamatkan gereja Allah. Dalam perjanjian Sayyidina Umar termasuk sebut kena selamatkan orang, kena selamatkan gereja mereka. Kita selamatkan gereja mereka yang baru ni 2 minggu lepas di Gaza orang rontokkan satu gereja, dia orang hancur habis satu gereja yang dibina tahun bila? 1324 1324 bina. Dalam gereja ini ada kubur salah seorang daripada sahabat Nabi Isa alaihi salam. Mereka habis. Nampak? Jadi nak cakap kita orang kuat dan adil. Orang yang Zionis ini, dan bagus ni saya nak highlight satu perkara. Kita orang Islam tak ada masalah dengan agama Yahudi. Agama Yahudi salah satu agama daripada Allah. Kalau dia orang Islam, wajib kena beriman dengan agama Yahudi, dengan kitab At-Taurat, dengan Nabi Musa. Kalau dia tidak beriman, maksudnya agama dia tidak sempurna. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kita tak ada masalah dengan Yahudi. Masalah kita dengan Zionis. Zionis curi negara kita, Zionis bunuh kanak-kanak kita. Nak selesai masalah?
keluar daripada negara kita. Itu je. Keluar daripada negara kita, kita tak salah dengan baik. Masya Allah, satu pembukaan yang jelas. Apabila kita menyebut tentang sejarah supaya kita lebih jelas bahawa 7 Oktober itu bukan permulaan kepada bangsa Palestin. Jadi saya terus kepada soalan yang kedua. Apabila kita telah pun melihat sejarah Palestin secara umum, bahkan sampai ke zaman Kan'an, kita sebut sedikit zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, kan kita pergi ke depan sedikit, kita sebut tentang sebulan yang lepas peristiwa 7 Oktober 2023. Kalau doktor mungkin boleh kongsikan pandangan doktor, apakah faktor-faktor permula kepada kebangkitan rakyat ini dan apa perbezaan dia dengan operasi-operasi yang sebelum, di mana kita sebut operasi kali ini dinamakan sebagai Tufan Al-Aqsa, sebelum ini Saiful Quds, sebelum itu lagi Astim Makbul, ada yang Ababil. Mungkin doktor boleh kongsikan pandangan berkaitan dengan peristiwa 7 Oktober ini. Ini soalan sangat cantik dan paling banyak kali saya jawab. Dari Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, Zammu ni, kita jawab soalan ni yang sangat penting kepada saya. Rakyat Malaysia memang 100% sokong Palestin. Dan saya kata jujur, aku jumpa orang yang Melayu, yang bukan Melayu, yang warga negara Malaysia. Ada yang Melayu, yang bukan Melayu, yang Islam, yang bukan Islam, semua sokong isu Palestin. Tapi ada soalan kecil je. Orang kata, kali ini walaupun kita support Hamas, kita support Palestin, tapi kali ini susah sikit. Hamas yang mula, jadi Hamas zalim kali ini. Allah, tunggulah boh, mana zalim? Sejarah kita dengan Yahudi, dengan Zionis tidak bermula 7 hari bulan Oktober, bukan. Kita ke arah 80 tahun lawan dengan mereka. Mereka datang negara kita. Mereka yang datang negara kita, bukan kita yang pergi negara dia. Aku selalu buat macam cabaran. Saya kata, kita kira sekarang ni Perdana Menteri Yahudi Netanyahu. Sebelum dia Olmert. Sebelum Olmert, apa nama tu, Sharon. Lepas tu Shimon Peres, lepas tu Ishaq Shamir, lepas tu Ishaq Rabin, lepas tu saya lupa Ehud Barak juga, sampai Perdana Menteri pertama Ishaq bin Gurion. Tak ada seorang daripada mereka lahir di Palestin. Tak ada satu, lalu tak ada. Semua pemimpin mereka impor. Jadi saya selalu kata, ini semua Cristiano Ronaldo. Orang bangga dia, main dengan dia. Ini orang bangga dia jadi warga negara atau jadi rakyat pinjaman. Orang pinjam rakyat untuk jadi rakyat Israel. Jadi kita orang duduk negara kita, mereka datang lawan kita. Jadi sekarang ini kita ke arah 80 tahun dan perang kali ini 100% berbeza daripada yang sebelum. Kita kira nombor 1, selalu orang Yahudi yang kejut kita, kali ini kita kejut dia. Selalu orang Yahudi datang tempat kita, kali ini kita pergi tempat dia. Selalu dia kita nak cakap beralanan dia, senjata dia selalu dia bangga dengan senjata dia. Hari ini dia tidak boleh tunjuk senjata dia. Kalau kita tengok senjata kereta kebal ni, bom-bom ni semua, kita sahaja tengok dalam video-video Abu Ubaidah sahaja. Kenapa? Sebab sudah hancur. Orang tunjuk kereta kebal dia yang Merkava ini, Merkava 4, orang rekod ini kereta kebal atau Dabbabah nombor 1 dunia, terbaik dunia. Lepas tu apa berlaku? Dengan satu bom yang namanya Al-Yasin 105, bom dah habis.
Jadi nak cakap kali ini senjata kita yang basic-basic, yang kita buat dengan garam, dengan sabun, dengan gula, perkara macam ni, basic-basic, habis hancur dia. Kalau kita tengok hari ini, apa nama dia, temparan ketua Hamas, dia kata kita bajet untuk perang ni mula-mula nak masuk ke kawasan Yahudi. Dia kata kita bajet 3 hari, selesai dalam 2 jam. Orang pening kepala, nak buat apa ni? 2 jam sudah selesai. Sebab apa? Sebab orang tertipu dengan tentera Yahudi ni kuat, ini hebat ini. Tapi mereka tak ada apa. Macam orang Mak Saleh kata apa? Apa nama tu? Hari. Jadi sekarang ni kita tengok kau tu kuat-kuat, hebat-hebat. Dah tak ada. Sekarang ni yang jalankan perang adalah orang Amerika. Yang jalankan perang Marines dan Delta Amerika yang jalankan. Nak tanya saya bukti? Bukan yang saya kata, Abu Ubaidah yang kata. Abu Ubaidah dah tunjuk. Ada mereka tahan askar Amerika. Amerika pergi Gaza buat apa? Jalan-jalan ke? Lepas tu orang Palestin dah bunuh tentera Amerika. Amerika buat apa di sana? Kita ingat mula-mula 7 hari bulan, apa nama tu ni, Presiden Joe Biden yang tak sedar selalu di jalan gitu. Dia kata apa? I fully support Mr. Prime Minister. Dia fully support Netanyahu. Lepas tu yang Perdana Menteri Britain sama. Kenapa? Kita orang faham. Mereka ke arah pilihan raya. Mereka nak meningkat mileage politik dia. Dia guna darah kita, dia bunuh kita untuk meningkat mileage dia untuk pilihan raya dia. Tapi kita lawan, kita tidak mengharap sesiapa. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan saudara-saudara kita daripada umat Islam. Sekarang ni dah tawafan Al-Aqsa, dah bahagi dunia kita ni 2 kumpulan yang sokong Zionis dengan Israel atau negara yang dinama Israel, dan orang yang sokong Islam. Kami tak ada pilihan lain. Kita kena pilih sini atau sini. Tapi nak cakap, ini orang yang kata sokong-sokong. Saya nak bagi satu contoh kecil je. Bila Menteri Luar Amerika, saya lupa nama dia, Blinken. Bila dia pergi nak sokong Benjamin Netanyahu, dia naik kereta. Ke mana? Nak pergi ke parlimen, ke Knesset. Kita nampak, kita orang tetamu. Bila ada tetamu, kita kena menyambut dia. Kena buat sambutan cantik-cantik. Al-Qassam buat kepada dia sambutan saja dalam 10 rukit saja. Pam, pam, pam. Dia U-turn balik. Netanyahu dengan Blinken dapat roket Al-Qassam U-turn balik. Tak boleh sambung jalan. 1. Nombor 2. Sidang parlimen dia yang nak merasmikan Presiden Israel ada, Prime Minister Israel ada, juga kena ada sambutan cantik juga. Bila Presiden mula cakap, pom 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 pom, hampir dalam 50-60 je, tak banyak. Habis, mereka semua lari ke bilik kebal. Ini apa negara ini? Yang dia tak boleh jaga. Sekarang ni, kebanggaan negara, maruah negara adalah parlimen dia, tanda demokrasi dia. Dia tak boleh tahan. Masa presiden dia cakap, kita bom dia. Ini Joe Biden ni, orang tua ni, dia masa nak pergi ke Tel Aviv, dia turun kat mana? Dia turun dekat lapangan terbang Amman Jordan. Walaupun lapangan terbang paling canggih di Timur Tengah ni, Turki sekarang ni canggih. Kedua, Ben Gurion Airport dekat Tel Aviv. Apa nama tu? Biden tidak turun di sana. Apa? Dia takut roket Al-Qassam.
turun dekat Amman. Biasanya kita tahu bila ada lawatan rasmi dari Jordan ke Palestin, orang naik helikopter. Sebab jarak dekat je. Kapal terbang nak mula gerak, oh dah sampai. Jadi kena naik turun. Kerana itu orang naik helikopter. Joe Biden tidak naik helikopter, naik kereta sendiri. Sebab Jordan Palestin yang biasa pergi umrah, pergi Baitul Maqdis, jambatan je. Macam jambatan Johor Singapura. Jadi dia naik kereta, tak berani nak naik kapal terbang. Jadi ini menunjuk kita sekarang ni lain. Orang Palestin sekarang ni ada roket-roket yang baru rasmikan perang ini. Drone dia baru rasmi. Torbit ni macam drone tapi bawa air. Sampai telaga-telaga gas dia. Dan gas kita bukan gas dia. Gas Palestin yang orang Israel curi dalam laut. Ini sekarang macam-macam senjata baru yang dirasmikan dalam perang ini. Nak cakap apa? Kita hampir setahun diam je. Tapi kita bukan diam makan angin. Kita bukan diam relax-relax. Kita bersedia, dan ini wallahu a'lam bermulaan kali yang kedua kita nak masuk al-masjid. Itu janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah, cukup jelas berkenaan dengan naratif daripada 7 hari bulan Oktober sehingga hari ini, apa yang sebenarnya berlaku yang mungkin tidak diceritakan lah ya, di Twitter terutamanya, sebab banyak post-post. Kalau di TikTok pun kena ban akaun-akaun yang berkaitan seperti itu. Dan doktor apabila sebut tentang sosok tubuh Abu Ubaidah tadi, dia dah jadi fenomena dan viral ataupun trending lah sekarang ni. Mungkin mengalahkan artis ataupun pemain-pemain bola. Bahkan intelijen Israel pun disebut lebih mempercayai Abu Ubaidah daripada diri mereka sendiri. Betul. Ini saja saya nak cakap dua benda pasal Abu Ubaidah dengan Perdana Menteri Israel. Masa perang Saiful Quds yang Ustaz tadi cerita, orang Saiful Quds kenapa? Sebab orang masuk Masjidul Aqsa buat gangguan, buat masalah dekat Masjidul Aqsa. Orang nak kata taksim zamani dan makani. Bahagi ikut masa dan ikut tempat. Jadi dekat Masjidul Aqsa, satu tempat untuk Yahudi, satu tempat untuk Islam, satu masa untuk Yahudi, satu masa untuk Islam. Ini orang Hamas tidak terima. Abu Ubaidah kata kepada mereka, orang Yahudi, kita bagi sampai pukul 6 kena keluar daripada Masjidul Aqsa. Perdana Menteri kata, jangan percaya ni. Budak cahaya ni Abu Ubaidah. Jangan percaya dia. Okey, kita tak akan percaya. Pukul 6:00, 1,111 roket dekat Tel Aviv. Orang dah faham. Bila Netanyahu cakap dan Abu Ubaidah cakap, jangan percaya Netanyahu, percaya Abu Ubaidah. Lagipun baru ni, minggu pertama daripada perang ini, bila Abu Ubaidah kata, kita akan bom. Tengok, ya Allah. Beza antara orang lawan dengan marwah. Dan orang lawan tanpa marwah. Ini Abu Ubaidah kata kepada mereka, kita akan bom Asqalan pukul 5. Sila keluar kalau nak selamatkan diri. Dia cakap kepada mereka. Netanyahu kata apa? Janganlah, kita dah selamat semua. Kita ada ni Qubal Hadidiyah ini, roket dia. Apa berlaku? Asqalan sebelum pukul 4.30 dah kosong. Dah kosong. Orang percaya Abu Ubaidah, tak percaya Perdana Menteri. Sebab orang dah cuba. Ini kita ada pengalaman. Ini orang tokai bohong. Ini orang cakap benar. Jadi orang percaya Abu Ubaidah lebih daripada Netanyahu dan ramai pemimpin-pemimpin yang saya tak sebut nama. Masya Allah, doktor. Jadi kalau kita boleh bawa pula kepada keadaan di Palestin, selain daripada Gaza, nampak yang dalam beberapa hari lepas serangan-serangan Israel juga menyasarkan kawasan tebing barat di Jenin baru ini.
Jadi apakah sebenarnya motif Israel selain daripada cuba menghapuskan bandar jalur Gaza itu sehingga tiba-tiba ubah sasaran ke arah tepi barat sekali yang tak ada Hamas pun kat sana? Ini juga bagus kita highlight. Saya nak cakap sebelum saya terangkan pasal West Bank, saya nak cakap ramai orang, even antara orang Melayu kata, ya Allah hebat ni orang Palestin, suka mati lebih daripada suka hidup. Salah, kita suka hidup. Kita memang suka hidup. Lepas tu, ini kehidupan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa-siapa daripada laki atau perempuan buat amalan yang baik, kita akan anugerahkan dia satu kehidupan indah. Ini kehidupan anugerah Allah. Kita dekat Palestin 18 something, kita ada music kita ada drama kita ada movie kita, orang tak tahu. Dekat Haifa ada stesen bas cantik daripada Washington. Dekat Haifa juga ada train, ada kereta api, macam-macam. Palestin ni maju, Palestin ni canggih. Kita orang kata Palestin ini jantung Asia, pada saya jantung dunia. Sebab ini Palestin, sebelah kanan Afrika, sebelah kiri Asia, depan ada Europe, Greek dan negara-negara tu. Jadi ni Palestin maju daripada zaman dulu dan kita suka kehidupan. Hari ini kita lawan sebab kita suka hidup. Kita tak nak orang hina kita. Kita tak nak orang jajah kita. Kita tak nak orang ambil negara kita. Itu dia. Jadi orang Yahudi, kata dia ni, saya balik untuk soalan Ustaz, kata nak musnahkan Hamas. Nombor satu, kita kena faham satu perkara penting. Hamas dekat Palestin bukan macam contohnya Speedmark 99, nak buka cawangan sini, nak buka cawangan sana. Atau bukan satu parti, ni Hamas cawangan Putrajaya, Hamas bahagian persen 14, tak ada. Hamas adalah rakyat. Rakyat. Lepas tu sekarang ni, kalau nak kata Hamas parti, kita tengok di dunia, bila ada pilihan raya, bukan perang, pilihan raya. Hari ni saya terima parti ini, esok saya tolak parti ini. Tapi orang dah dengan Hamas daripada 1987 apabila diasaskan Hamas. Sekarang ni Gaza adalah penjara terbesar dunia sejak 16 tahun, hampir 17 tahun. Masih lagi rakyat tidak marah Hamas. Sebab apa? Orang kata ini Gaza dan Hamas macam satu koin. Satu koin ada dua muka. Satu muka Hamas, satu muka rakyat. Itu dia. Sekarang ni Israel kata nak habiskan Hamas. Aku nak cuba, walaupun saya tak percaya dengan orang Yahudi, tapi nak cuba percaya. Hamas ada di Gaza, you dah hancur Gaza. Sekarang ni dekat West Bank, dekat Jenin, dekat Ramallah, dekat sekarang ni lebih daripada kita ke arah 300 syahid. Apa masalah mereka? Mereka bom rumah orang. Bila ada orang dia, orang anak mereka dengan mujahidin, pergi rumah dia, bom rumah dia. Dekat Baitul Maqdis, dekat Jerusalem, sama juga. Dekat Jerusalem mana ada Hamas? Tak ada Hamas. Dekat West Bank tak ada Hamas. Kalau dia mau betul lawan Hamas, pergilah dekat Gaza lawan Hamas. Jadi ini orang pembohong sahaja. Lagipun saya nak tambah satu. Kata nak lawan Hamas, dekat Gaza kita hampiri 11,000 syahid. 11,000, kalau tengok hampir 5,000 lebih
kanak-kanak. Kita ke arah 3,000 wanita. Ini musuh dia, kanak-kanak musuh dia. Hari ini dia dah serang Hospital Ashifa. Hospital Ashifa ini hospital terbesar di Gaza. Dah semalam Hospital An-Nasr dan sebahagian daripada Hospital Ar-Rantisi. Sebelum Hospital Ar-Rantisi ini hospital untuk kanak-kanak dan untuk sakit kanser. Maksudnya orang tak ada apa, tak lawan apa. Dah semalam sebahagian dan sebelum juga sebahagian. Sekarang ni 17 hospital di Gaza dah out of service. Kita ada sekarang ni 16 klinik dah out of service. Sekarang ni di dunia diharamkan serang masjid atau rumah ibadah, masjid, gereja, apa-apa, hospital, ambulans. Ini tidak boleh. Mereka buat apa? Mereka habis hantam. Di Gaza sekarang ni tak ada minyak. Bila kata tak ada minyak, dekat sekarang ni kalau tengok dekat Malaysia ada banyak ni orang kata solar untuk dapat apa nama tu ni, papan-papan solar untuk dapat elektrik. Di Gaza elektrik sahaja minyak. Pam oksigen, ini pam oksigen untuk orang sakit dalam hospital guna minyak. Elektrik guna minyak. Ambulans guna minyak. Sekarang ni kita hampir 2 minggu kenderaan rasmi di Gaza adalah kereta keldai dan kereta kuda. Pun mereka dah bunuh kuda. Aku tengah tunggu orang yang jaga hak asasi haiwan. Aku tak nak cakap pasal manusia. Bukan Menteri Pertahanan Israel kata yang di Gaza ini haiwan manusia, dia kata. Tak apa, aku nak anggap kita haiwan. Mana orang yang peningkan kepala kita cakap pasal jaga hak asasi haiwan? Kita nak mereka tengok kuda kita. Yang mereka bayangkan macam mana orang Yahudi bunuh kuda. La ilaha illallah. Jadi sekarang ni kalau kita tengok orang macam habis hantam-hantam nak bunuh sahaja. Nak ini hospital bunuh je. Ni minggu lepas dia bagi arahan kosongkan hospital. Nak kosong ke mana? Saya bawa mereka ke hotel ke? Di mana aku nak kosongkan? Orang semua bukan duduk hospital sebab dia nak relax. Ini mangsa-mangsa perang. Tapi ini ini hakikat orang Yahudi. Orang Zionis ini musuh manusia, bukan musuh Islam, bukan musuh Palestin, bukan musuh Arab. Tengok gereja Kristian dia bunuh. Jadi nak cakap ini orang Yahudi cari alasan, ini Hamas, ini roket, ini bom, tapi asalnya ni lah dalam lagu kebangsaan dia kata bunuh dia. Kami rasa ni lagu dia senang dalam internet dia. Kami rasa senang hati bila nampak darah dia, bila nampak kepala dia jatuh. Ini lagu dia, ya Allah, sangat romantik lagu dia. Ini yang mereka hari-hari nyanyi dan yang hati kita berdarah bila kita nampak ada beberapa negara Arab dan negara Islam seronok dengan orang Yahudi nyanyi lagu dia dekat negara mereka. Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai selingan untuk kita melihat bandar ataupun sumbangan Gaza kepada dunia ini, sebagai pengetahuan pembalut duga gos kan, itu adalah asalnya dibuat di Gaza. Bahkan dalam bahasa Perancis masih dikekalkan ejaan dia G-A-Z-A, Gaza, gos tu. Jadi itulah sumbangan Gaza yang mungkin apabila mendapat pembebasan selepas ini
dapat terus menyumbang kepada dunia. Berbalik kepada soalan yang seterusnya, Doktor, berkaitan dengan pembohongan Yahudi ataupun bahasa Melayu kita sebut penunggang agama. Di dalam ajaran Yahudi ini, dia tidak boleh membunuh tentera dia, kan? Sebab itulah dalam peristiwa sebelum ini dia sampai sanggup menukar tawanan dengan Gilad Shalit sebelum ini. Betul. Tetapi dalam peristiwa kali ini, apabila Hamas meletakkan tawanan-tawanan tentera dia di bangunan-bangunan itu, sepatutnya dia tidak ada hak untuk membunuh tentera dia sendiri di bangunan untuk dibom. Betul. Tetapi kita lihat pada peristiwa kali ini, dia bom juga. Bahkan mati habislah tentera-tentera dia juga. Jadi mungkin doktor boleh komenkanlah berkaitan dengan sikap pembohongan orang Yahudi ni. Dia ni menunggang agama dia sendiri ke macam mana? Orang Yahudi, dia bohong dengan Nabi-Nabi. Mereka bohong dengan Allah. Adakah mereka akan jujur dengan kita? Ini nombor satu. Tapi pasal tantrania, ada satu peristiwa yang ramai orang tidak tahu. Kita ingat baru perang Ukraine. Walaupun saya nak cakap sikit pasal double standard masyarakat antarabangsa pasal perang Gaza dan perang Ukraine, tapi di sini saya nak cakap, bila perang Ukraine, negara pertama buka ruang untuk orang hijrah, orang Ukraine hijrah ke sana adalah Israel. Israel bagi orang profesional dan kanak-kanak hijrah ke Israel. Kenapa? Orang masa tu kata sebab majoriti orang Ukraine adalah Yahudi, betul. Dan majoriti orang Ukraine adalah Zionis, pun betul. Tapi orang Yahudi tak fikir pasal ni Zionis, pasal apa. Dia fikir pasal satu perkara. Dia ambil yang kanak-kanak, jaga dia dengan baik-baik, maka minum, lepas tu cuba polish pemikiran dia atau racunkan pemikiran dia. Dia ambil kanak ini, budak ini orang Palestin bunuh ayah awak, orang Palestin bunuh ayah awak, you tak ada mak ayah sebab orang Palestin yang bunuh, orang Arab ni jahat ni. Dia besar dengan dendam. Jadi dia masuk askar nak balas balik dendam dia. Jadi bila macam tu, ini orang boleh kata orang second hand. Jadi orang anggap yang ada mak ayah dekat negara Israel, ini orang yang kita kena tukar-tukar dengan mereka. Apa nama tu, senang cerita, orang tukar Gilad Shalit dengan hampir 3,000 orang askar Yahudi, kan? Lagipun kalau kita ingat masa dulu orang Yahudi kata kita tak pasti Gilad Shalit masih lagi hidup atau mati. Hamas kata tak ada masalah. Kalau kita bagi bukti Gilad Shalit masih lagi hidup, you bagi apa? Dia kata tak bagi apa-apa. Tak bagi apa-apa, pergilah. Kita tak ada benda percuma, semua kena bayar. Hamas kata kepada mereka, kalau demo nak bukti yang menunjuk Gilad Shalit masih lagi hidup, you kena keluar semua perempuan yang duduk dalam penjara Yahudi. 500 perempuan dah keluar. Untuk kerana apa? Kerana satu video 10 saat menunjuk Gilad Shalit masih lagi hidup. Dia duduk kursi, pegang surat khabar. Surat khabar ada tarikh terkini. Je 10 saat. Kenapa? Sebab Gilad Shalit adalah orang Yahudi yang kita panggil Yahud Ashkenaz. Ashkenaz ini orang yang Arab atau orang yang putih. Sekarang ni Aaron dah 9 tahun, lebih kurang 9 tahun. Aaron dekat Hamas. Israel tak nak ganti. Kenapa? Sebab Aaron Afrika, orang hitam. Tapi Gilad Shalit orang putih. Satu lagi yang lagi teruk, kalau ingat zaman
tak silap saya hujung 80-an, awal 90-an ada apa nama tu? Gerhana dekat Nepal. Mereka pergi dekat Nepal ambil 2,000 wanita. 2,000 wanita ini orang nampak hebat ni Israel. Ambil wanita sebab wanita yang tak ada penjaga, lepas gerhana keluarga semua hilang, mereka ambil ke Israel. Buat apa di Israel? Minta maaf saya sebut, tapi ini istilah dia. Istilah dia kata apa? Rahim yang disewa. Rahim yang disewa. Ini perempuan tanpa kawan, tak ada suami, tak ada apa. Ada orang minta maaf, tugas dia pergi jumpa perempuan ni. Perempuan ni mengandung. Kanak yang lahir ini lahir untuk askar. Jadi mereka bagi dia pemikiran, latihan, semua untuk jadi. Memang dia lawan orang Islam, dia lawan Arab dengan jiwa. Bukan sekadar okey saya lawan sebab nak dapat gaji. Dia lawan sebab dia tahu saya tak ada mak, tak ada ayah, tak ada keluarga sebab orang Palestin yang bunuh keluarga saya. Yang ni jenis ini askar Yahudi. Ini kita tak kisah, kita tak sebut ni. Kita kalau mereka ada, tengok mereka selalu depan sekali. Sebab kalau mereka mati, tak apa, ni kucing. Kalau mereka mati, tak ada masalah. Mereka bom mereka. Sekarang ni orang Yahudi memang kata dalam agama dia tak boleh bunuh orang Yahudi. Adakah mereka pakai agama mereka? Mereka tak pakai agama. Jadi ini yang kita faham. Kenapa ada orang macam Gilad Shalit sanggup untuk video 10 saat pasal Nia, kita serah 500 perempuan. Masa kita nak selamatkan Gilad Shalit, 3,000 lebih kita boleh tukar dengan Nia. Tapi Aaron dah 9 tahun, orang tak fikir pasal dia. Orang yang pergi depan-depan dekat Hamas, bila Hamas nak tahan mereka, orang Yahudi bom mereka. Jadi ini mereka guna agama masa mereka nak guna sahaja. Masya Allah, pencerahan yang cukup jelas pada malam ini. Bahkan mungkin banyak informasi-informasi baru yang kita dapat. Banyak lagi soalan doktor kalau ikut. Saya ikut je. Tapi orang nak balik dah. Bolehlah kita ambil lagi beberapa yang sempat. InsyaAllah soalan yang seterusnya doktor. Kita dah sebut tentang realiti Yahudi tadi, permainan mereka, pembohongan mereka. Sekarang kita balik pula kepada rakyat Palestin. Sebab saya rasa kita semua perasan bahawa rakyat Palestin ni seolah-olah memberi kepercayaan penuh kepada Hamas itu sendiri. Mungkin doktor boleh kongsikan apakah keterlibatan Hamas dalam usaha-usaha membentuk masyarakat daripada 1987, jika tidak silap saya ditubuhkan. 1987 ya. Tafadhal ya. Okey, sekarang ni ada satu perkara saya nak sebut. Selalu kita kata Hamas. Hamas memang antara yang besar, antara yang kuat. Tapi kita kena faham ada lain juga. Hamas ada, Al-Jihad Al-Islami ada, Saraya Al-Quds ada, Syuhada Al-Aqsa ada, macam-macam. Dan ada rakyat biasa. Rakyat dia rasa saya kena tanggungjawab terhadap negara saya, terhadap umat saya, terhadap agama saya. Jadi dia pergi. Tapi selalu orang sebut Hamas, saya rasa Hamas memang hebat. Tapi kalau kita kata Hamas sahaja, tak, kita zalim yang lain. Kita kena ingat perkara ini. Ini nombor satu. Nombor dua, kenapa Hamas? Sebab Hamas antara rakyat. Ini orang, kalau tengok dalam video, ada satu makcik kata untuk wartawan, kata mereka semaya dengan kita satu masjid, anak mereka mati dengan anak kita, mereka makan apa yang kita makan. Kalau kita tengok
Walaupun tak cantik nak cakap, contoh ni Mahmud Abbas. Mahmud Abbas, orang fikir dia Presiden Palestin, dia duduk dekat Palestin sekarang ni, tapi dia sementara sekejap-sekejap duduk dekat Palestin. Ini macam cucu-cucu dia semua belajar di mana? Duduk di mana? Duduk di Jordan. Dia ada satu istana di Jordan. Lepas tu anak-anak dia semua orang bisnes di Australia, di Britain, anak Mahmud Abbas ni. Jadi macam mana aku nak percaya dengan you, padahal you selamatkan keluarga awak semua di luar, lepas tu saya seorang yang kena bom. Lepas tu kalau kita tengok pengasas Hamas, siapa dia? Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin keluar daripada Palestin satu kali je. Lepas tu satu kali terpaksa keluar 1 minggu. Raja Hussein Jordan minta dia ke Jordan untuk sahaja buat medical check up, untuk jaga kesihatan dia. Walaupun saya tak tahu apa ni kesihatan Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin leader je. Kalau tengok masa dia cakap, mata tak gerak. Maaf nak bagi tandas, orang kena bawa dia. Tapi apabila dia cakap, Asia, Afrika, Europe dengan kata dia. Sebab ini orang, kalau dia cakap, ada puluh-puluh ribu orang askar nak menunai kata dia. Kalau kita tahu Syekh Ahmad Yasin yang leader sahaja, semasa dia mati syahid macam mana? Jet yang naik untuk bom dia, Perdana Menteri Yahudi Ariel Sharon masa tu sendiri dalam jet tu. Sekarang ni tengok contohnya Mahmud Abbas dan geng-geng dia. Macam-macam cakap. Orang tak dengar kata mereka. Aku bagi tahu lagi benda yang orang tak tahu. Pasal Ketua Tentera Al-Qassam sekarang ni, Muhammad Ad-Daif. Ramai orang tidak tahu Muhammad Ad-Daif. Ni Muhammad Ad-Daif kaki dah tak ada. Dia dah 5 kali orang cuba nak bunuh dia. Muhammad Ad-Daif ini anak dia semua dibunuh, isteri dia dibunuh, mak mertua dia sahaja yang tinggal sekarang ni. Semua family dia bunuh. 5 kali dah cuba nak bunuh dia. Satu mata jadi, satu mata tak jadi. Dia ada satu tangan je. Tangan kedua potong. Kaki dah tak ada. Lepas tu kalau tengok Ad-Daif bila dia bagi statement, tidak melebihi 3 minit. Pergi cari dalam internet. Selama 10 tahun ni saya tengok, 10 tahun daripada 2013 sampai sekarang ni, dari 2010 sampai sekarang ni, dia 2 kali bercakap sahaja. Satu kali masa Saiful Quds, dia kata sampai buku 6. Kali ini dia kata kepada orang Yahudi, kita dah mula dengan izin Allah. Itu je. 2 minit, 3 minit cakap. Tapi bila dia cakap, tengok apa berlaku, tengok apa berlaku, ikut arahan dia. Jadi nak cakap orang percaya Hamas, tak payah cakap Hamas lah. Kita sini, bila kita contohnya, tak tahu ni contoh sensitif tak, kalau kita nak undi orang, kita tengok, ni selalu dengan kita. Hari tu mak saya tak sihat, dia datang rumah saya. Ini bantu saya, ini biasa. Ini baru pilihan raya, baru nak undi. Ini bukan undi, ini hidup mati di Palestin. Jadi orang nampak ini selalu dengan kita kerana tu orang percaya. Ini Abdul Aziz Ar-Rantisi, tembalan Syekh Ahmad Yasin. Abdul Aziz Ar-Rantisi, ini baik juga saya bagi tahu, orang Hamas ini semua orang berjaya. Bukan orang putus asa daripada dunia, so saya nak pergi mati je. Tak ada. Ini atau orang hari-hari gaduh dengan isteri. Isteri nak tukar sofa, saya tak ada duit. Isteri nak tukar lensa, saya tak ada duit. Isteri nak pergi jalan-jalan, anak nak pergi bayar yuran, tak tahu apa ni. Tak ada. Dia pening kepala dengan isteri, pening kepala dengan anak, so pergi lawan Yahudi untuk mati je. Tak ada. Ini Abdul Aziz Ar-Rantisi
first specialist children and family dekat kawasan Palestin, Jordan, Mesir. Doktor pakar pertama dia, klinik dia 3 hari untuk orang susah, 3 hari untuk orang biasa. Itu masa dia meninggal, tengok video dia. Satu Palestin keluar jenazah dia. Kalau tengok Syekh Ahmad Yasin, 70-an dia ada degree. Masa tu ada orang tak sempat nak masuk sekolah rendah. Tengok Yahya Ayyash, orang nombor 1 pelajar cemerlang dekat University Birzeit. University Birzeit antara top 500 dunia. Dia budak cemerlang dalam electric engineering. Muhyiddin Sharif, electric engineering. Ini apa nama tu, Khalid Mash'al ini, orang fizik. Nak cakap mereka bukan orang daripada tepi jalan. Mereka semua berjaya. Jadi rakyat tengok, nak orang berjaya dari segi ilmu dah ada, berani nak lawan dah ada, duduk bersama kita dah ada. Apa lagi saya nak untuk percaya dia? Kerana itu orang percaya dengan Hamas. Barakallahu fiik, doktor. Semoga jawapan tadi memberikan motivasi untuk kita, bukan sekadar semangat-semangat biasa, doktor, bahkan dipenuhkan dengan ilmu. Ya, betul. Meraihkan adik-adik yang ada, anak-anak muda yang ada, soalan yang ini Ahmad Yasin tadi, disebabkan saya rasa viral video dia dalam YouTube ya, dengan surah Al-Ma'idah yang menyatakan sunnah 40 tahun tu qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana yatibuna fil ard. Dan 40 tahun itu Syekh Ahmad Yasin menyatakan daripada 47 itu Nakbah itu, kemudian berpindah kepada 87 Intifadah, kemudian kalau ikut 40 tahun lagi 4 tahun lah, 2027 ini. Kalau ikutnya dah Israel disebut tidak akan wujud lagi di dunia ini. Mungkin mesej ini doktor boleh kongsikan supaya menjadi inspirasi kepada pemuda-pemuda generasi baru pada hari ini, dengan kes yang berlaku di Palestin dan apa yang boleh kita ambil di sini. Okey, tapi ini kena bagi saya masa sebab ni kita kena faham jelas. Saya tahu you senang faham, tapi ni bahasa saya tak berapa kuat, so saya kena slow-slow terangkan. Sebab kalau
kata, wahai Nabi Musa, ada kaum Jabbari. Apa maksud Jabbari? Ganas. Dan saya tak nafi, kita orang ganas. Nanti lepas kemerdekaan, insya-Allah orang akan nampak kelembutan kita. Hari ini kita tunjuk keganasan kita. Kata, kaum ganas dalam Palestin, wa inna la nadkhulaha, kami tak akan masuk sehingga mereka keluar. Tengok daripada zaman dulu, orang nak kita keluar, serah negara kita untuk dia, lepas tu dia duduk relax. Apa ni pemikiran? Jadi mereka tidak masuk. Lepas tu Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka, fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanatan yatihuna fil ardh. Sini orang yang pandai dalam tajwid dia faham. Kita ada satu waqaf wajib. Fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Stop. Yatihuna fil ardh. Stop. Ini bacaan yang masyhur. Ini salah. Ini bacaan salah. Kenapa? Sebab kalau kita baca macam ni, maksudnya Palestin diharamkan atas orang Yahudi 40 tahun sahaja. Kemudian mereka boleh masuk, tak ada masalah. Kalau baca fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah. Apa bacaan yang betul? Fa innaha muharramatun 'alaihim, diharamkan atas mereka. Habis tu. 40 sanatan yatihuna fil ardh. 40 tahun mereka sesat dalam bumi Allah. Lepas 40 tahun, pergilah cari tempat lain. Jadi bila kita baca surah Al-Maidah, ingat selalu kita fa innaha muharramatun 'alaihim, waqaf wajib. Jadi ini isu. Sekarang ni apa yang Syekh Ahmad Yasin kata? Syekh Ahmad Yasin kata sampai 2027 insya-Allah tak akan ada Israel. Apa logik yang dia kata? Dia kata sekarang ni kalau ikut Quran, setiap 40 tahun generasi tukar. Sekarang ni kita juga kalau nampak macam saya tengok, rahsia kalau saya kata saya umur 40 sekarang. Jadi sekarang ni saya umur 40. Saya tengok generasi yang sebelum kita. Generasi yang sebelum saya itu generasi yang keluar daripada Palestin. Mereka yang sempat penjajahan, mereka yang sempat lawan dengan Yahudi dalam Palestin. Mereka bila pergi, ada yang pergi Jordan, ada yang pergi Syria, ada yang pergi, mereka ngaji guna lilin sahaja. Mereka jalan kaki 3-4 kilo pergi sekolah. Jalan kaki pergi sekolah. Lumpur sampai sini mereka pergi sekolah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mereka rasa laluan yang terbaik untuk dapat kemerdekaan kita, nombor 1 ilmu, nombor 2 perjuangan. Jadi sekarang ni 40 ke 40 tukar. 40 pertama dalam sejarah kita Palestin, Nakbah. Nakbah itu yang orang halau kita. Di sini saya nak kata satu perkara ramai orang tidak tahu. Saya sendiri dengar daripada nenek saya. Nenek saya mati tahun 2010, masa umur dia 97 tahun. So dia cerita kepada kita, masa orang Yahudi masuk, orang kata apa? Kita keluar sekejap sebab tentera Arab nak masuk. Lepas tu seminggu insya-Allah habis semua Yahudi, kemudian kita balik. Nenek saya kata ambil satu halal pakaian. Tak ambil. Kenapa nak ambil banyak barang? Seminggu lah kita nak balik. Dan semua kata tengok orang Palestin selalu pegang kunci. Itu nenek saya ada 2 kunci. Kunci rumah atuk saya itu rumah dia, dan rumah ayah dia sendiri. Itu maksud ayah mertua kepada atuk saya. 2 kunci ada. Geran-geran semua kita ada. Geran rumah ada. Cok Sultan Abdul Hamid ada. Dekat itu sampai sekarang ni ada orang nak beli, juta-juta orang nak beli. Saya ingat masa tu saya dah jadi 3.
Ada proksi datang kepada nenek saya, dia bayar 1 gram. Ni saya dah jadi tahun 1992 tak silap saya. Orang nak bagi 1.5 juta untuk 1 gram. Kenapa? Sebab saya kata orang Yahudi ni tak ada masalah dengan duit. Dia ada masalah dengan kepercayaan. Sekarang ni mereka dekat satu dunia rempas negara kita. Tapi bila dia dapat grant, tak rempas, aku beli je. Oh, jual, aku beli. Mereka fikir macam tu. Jadi sekarang nak cakap, orang Nakbah, generasi Nakbah, mereka keluar sebab mereka tertipu. Orang kata kepada mereka, seminggu dan akan balik. Dan minggu tu sampai hari ni tak dapat lagi. Mungkin lepas ni minggu ni akan datang insya-Allah. Jadi generasi Nakbah itu 1948 sampai 40 tahun 1998. Dah 40 tahun generasi Intifada yang 1987 diasaskan Hamas. Lepas tu orang kata Thawratul Masajid. Thawratul Masajid itu revolusi masjid. Sebab masa tu Syekh Ahmad Yasin dia maulana, guru mengajar kat masjid. Lepas tu dia ngajar hebat-hebat. Sekarang ni ramai maulana, tapi dia tak mengajar macam betul macam Syekh Ahmad Yasin ngajar. So itu Thawratul Masajid mula dah masuk unsur Islami dalam revolusi. Sekarang ni generasi yang ketiga 40, yang ketiga adalah 40 At-Tahrir, kemerdekaan. Itu konsep Syekh Ahmad Yasin banyak dalam Quran, dalam hadis sokong pandangan dia. Adakah pandangan ini 100% betul? Adakah kita percaya dengan pandangan ini betul-betul? Tunggu je berapa hari lagi? Tak juga. Syekh Ahmad Yasin memang maulana betul, wali betul, ada ilham daripada Allah betul, ada keramat daripada Allah betul, tapi masih lagi manusia. Kemungkinan betul, kemungkinan tak betul. Kita doa, ya Allah ya Tuhanku, kata dia bukan betul, lebih daripada betul. Kalau dia fikir 27, harap insya-Allah 24. Jadi ini teori yang Syekh Ahmad Yasin kata, ini ijtihad sahaja. Dia usaha cari dalam ilmu. Ada kemungkinan betul dan ada kemungkinan kurang betul. Jazakallah khair doktor. Saya rasa jelas kita bukan nak fokus kepada bilangan, tapi intipati yang berlaku sepanjang 80 tahun lebih kurang kepada rakyat Palestin itu sendiri. Dan saya rasa akhir soalan saya pada malam ini, mungkin ya kita yang terakhir kita tengok Persatuan Ulama Dunia pun telah mengeluarkan fatwa yang berat, mengajak negara-negara Islam yang sepadan dengan Palestin untuk lebih agresif. Mungkin daripada situ soalan tersebut, pandangan doktor, dan kemudian mungkin doktor boleh buat kesimpulan apa yang kita boleh dapat pada malam ini sebagai seorang rakyat Malaysia yang ingin bersolidariti bersama perjuangan di Palestin. Okey, sekarang ni saya boleh bagi tajuk untuk soalan ni, dan kira insya-Allah yang last saya cakap itu apa tanggungjawab kita terhadap Palestin. Nombor 1, insya-Allah saya rasa dan saya doa, ya Allah ya Tuhanku, tak lama lagi Palestin akan dapat bebas. Kita nak pergi semai dekat Masjidul Aqsa. Okey, kalau orang contoh ni, contoh amin ya Allah, jumpa Abdul Rahman dekat Masjidul Aqsa. Lepas tu Abdul kata, oh saya ingat kita jumpa dekat ini surau Istiqlal ni dekat Putrajaya. Oh saya ingat, duduk sini. Tak apa, mari saya nak layan awak. Kamu tetamu yang saya sangat sayang. Jangan terima daripada saya. Kalau saya kata kepada awak, you
tetamu saya jangan terima. Sebab you sebagai orang Islam, you pemilik tanah Palestin. Sayyidina Umar kata, perjanjian yang tadi kita cerita, tanah wakaf untuk semua orang Islam. Jadi, kamu orang Islam, kamu pemilik tanah Palestin. Jadi kalau orang Palestin terima awak sebagai tetamu, jangan setuju. Jangan setuju. Jadi nak sampaikan apa? Isu Palestin bukan isu saudara kita yang kita kesian mereka. Bukan isu saudara Islam yang kita nak bantu. Tak. Isu Palestin adalah isu kita. Sekarang ni saya tak boleh sampai kepada Palestin. Tak boleh buat apa-apa? Tak boleh. Saya boleh buat. Di sana dia boleh orang berjihad, betul. Sama dengan Hamas. Sekarang kita tengok ada orang Hamas dalam Gaza, ada orang Hamas di luar. Ada di Qatar, ada di Lebanon, ada di Malaysia, ada mana-mana ada. Sekarang ni yang dalam mereka berjuang dengan senjata. Yang luar juga ada mereka berjuang. Sekarang ni orang Amerika baru-baru pagi tadi ni Biden kata nak cuba orang Yahudi bincang dengan Hamas. Biasanya Hamas tidak duduk dengan Yahudi bersama. Daripada dulu zaman Syekh Ahmad Yasin, mesti ada orang tengah. Selalunya orang tengah adalah Mesir. Sekarang ni yang usaha kuat Qatar. Qatar tengah usaha untuk orang untuk bincang, orang Yahudi bincang dengan orang Hamas. Jadi sekarang ni yang di luar kerja dia yang politikal. Yang dalam yang peperangan. Setiap orang ada tugas dia, termasuk kita. Palestin adalah isu kita. Saya kata jujur, saya selalu bila ada aktiviti macam ni, saya minta daripada penanjung, bagilah gambar, bagilah video. Saya share dengan dia orang. Dia sangat sejuk hati. Kenapa sekarang ni nombor satu orang Palestin, orang Gaza ni, nombor satu mereka nak rasa saya bukan seorang yang lawan. Bayangkan macam mana kalau you nak pergi ke Palestin, kamu perlu daripada KLIA sampai Amman dalam 12 jam. Lepas tu naik kereta ke Palestin dalam 3 jam. Habis ni kita cakap pasal 15 jam orang jalan. Tapi mereka rasa dengan kita. Mereka orang Melayu, kita orang Arab. Kita tak pandai cakap bahasa Melayu, dia tak pandai cakap bahasa Arab, tapi masih lagi rasa dengan kita. Dia masih lagi sokong kita. Dia masih lagi hantar bantuan kepada kita. Ini perasaan terlalu tinggi. Aku share dengan kawan saya, ini budak yang dekat Kuala Lumpur, pasang bendera Palestin atas motor dia, pusing-pusing lalu depan kedutaan Amerika. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau saya cerita, mereka terlalu sakit hati. Bayangkan macam mana saya pergi satu negara, saya rasa Allah, takut saya sesat, takut saya hilang. Tiba-tiba jumpa kawan saya, tiba-tiba jumpa saudara saya. Ini yang mereka rasa. Amerika lawan kita, Israel lawan kita, Britain lawan kita, Jerman lawan kita, Europe lawan kita, semua lawan kita. Dan ada beberapa negara Timur Tengah duduk diam je. Ada saudara kita yang Arab tutup border dan nak bantu kita. Tapi ada orang daripada jauh-jauh sampai Malaysia kata, wahai orang Gaza, kami bersama kamu. Kami duduk di Malaysia, tapi hati kita duduk di Gaza. Ini satu perasaan tinggi untuk mereka. Jadi nak cakap, orang Gaza perlu duit, perlu ubat, perlu air. Nak minum air. Hari 2 hari lepas ada video makcik, dia gembira. Kenapa? Dia kata daripada mula perang hari ini baru minum air bersih. Jauh cik. Jadi mereka nak semua yang tahu kawasan Arab kita ke arah musim sejuk.
Dalam Arab, macam kawasan Lebanon, Syria, tengah bulan 12 dah mulai salji. Kalau Jordan Palestin, bulan 1 mulai salji. Salji dekat Jordan, dekat Palestin sampai setengah meter. Ada beberapa tempat yang tinggi sampai 1 meter. Ini orang tanpa rumah. Dia duduk tepi jalan. Dia dapat kemah. Jadi pakaian mereka perlu, duit mereka perlu, cadar mereka perlu, selimut mereka perlu. Apa-apa yang kita mampu bagi je. Melalui, kalau tengok dekat Malaysia, alhamdulillah senang. NGO yang kita percaya boleh sampaikan. Macam ni, NGO 4 yang anjur bersama dalam program ni, boleh kerjasama. Bagi apa yang kamu mampu, boleh bagi. Kenapa? Sebab mereka jaga tanah awak di sana. Dan saya terang-terang kata, setiap orang daripada kita, termasuk saya, Allah akan tanya, apa kamu buat? Apa kamu buat? Semalam aku dekat rantau di Negeri Sembilan. Kita masuk dalam kampung, aku tak rasa ada orang dalam kampung. Gelap, masuk. Lepas tu ada rumah, ramai orang India pasal lampu-lampu di pembalik, ada bendera Palestin. Ya, habis. Lepas tu orang ni tua-tua kumpul. Ini Abdurrahman, saya tak ambil duit apa. Dia ada satu NGO khairat tak buat apa ni, Turki. Jadi mereka bagi macam makcik ada ni dekat kursi orang tua lagi, dia bagi juga. Ini satu sangat bagi kita sejuk hati, tapi juga cerita untuk generasi ini. Apa saya kata untuk generasi ini pasal Palestin? Dia tahu ni Putrajaya tempat saya. Dia tahu masa raya saya kena balik Kelantan, kena balik Penang, kena balik Johor untuk raya. Sebab apa? Sebab ini kampung saya. Ini kampung saya dan ada kampung agama saya. Ada kampung Isra' Mi'raj Nabi saya. Sekarang ni kita dah tua. Ni tengok saya ubah dah banyak. Tak lama lagi. Ini generasi yang akan datang. Perang yang betul, perang kesedaran, pemikiran, dan yang menghadapi perang ini generasi yang baru. Jadi sekarang ni kita cerita untuk anak kita. Dulu kita ni, senjata kita pedang dengan anak penang, lepas tu jadi pistol, jadi bazooka. Zaman sekarang ni gambar adalah senjata, hashtag adalah senjata, FB adalah senjata. Tengok yang apa berlaku sekarang ni. Satu media antarabangsa semua tipu. Media antarabangsa semua tipu. Tengok sekarang ni. Saya tengok, kalau tak ada Al Jazeera, kalau tak ada orang yang buat live tunjuk kepada kita, macam mana kita nak tahu? Ini orang Yahudi dah tutup internet, tutup semua. Dia macam nak hancur habiskan. Tak nak orang rasa, tak nak orang tahu. Tapi alhamdulillah kita tengok macam ada Al Jazeera, macam ada orang yang buat live. Jadi boleh cakap, boleh tulis, boleh share gambar, boleh buat live, boleh kumpul derma, boleh cakap dengan anak, boleh cakap dengan isteri, boleh cakap dalam rumah, dengan jiran, di tempat kerja. Dan alhamdulillah kita, kalau tengok dekat Malaysia sebuah negara, saya cakap rakyat dan kerajaan sekali, semua kita tengok sokong dengan apa nama tu Palestin. Dan tanpa sebut NGO nama, tapi yang dah sampai border Rafah, bantuan yang pertama sampai yang Malaysia punya. Ada CEO satu NGO sekali dengan saya hari itu dekat agenda awal ni, dekat Astro. Dia cerita 50 juta ringgit Malaysia bantuan dah dekat Rafah, tunggu nak masuk je.
Orang baru mula nak kumpul bantuan Malaysia dah ada Rafah. Jadi nak cakap ni, orang Gaza dah tahu level Malaysia. Tahu ini negara tanpa sebut nama, dia dekat-dekat dengan kita, tapi dia tutup border. Ini negara dekat-dekat dengan kita, tapi dia buat macam tak nampak. Saya kata jujur, saya sangat sejuk hati bila tengok orang Jordan, Raja Jordan hantar satu kapal terbang penuh dengan ubat-ubat, dengan bantuan macam tu. Walaupun lambat, saya tahu, tapi orang kata sampai lambat baik daripada tidak datang. Orang baru minggu lepas hantar satu kapal terbang. Pak kata, mana boleh saudara kita ni, hantar kepada mereka. Dia kata, saya tak tahu, dia kata dia tak minta izin daripada siapa, naik kapal terbang, lepas tu hantar. Kita nak macam tu. Kita nak mereka rasa bukan mereka sahaja yang lawan dengan Yahudi. Jadi isu Palestin, isu kita, bukan isu saudara kita. Isu kita bukan isu jiran kita, bukan isu orang yang kita kesian. Tak. Sekarang ni kita nak pergi Baitul Maqdis, kita nak pergi bangga, alhamdulillah, saya bagi sumbangan dalam perjalanan ke arah kemerdekaan Palestin. Saya bagi RM10, tak ada masalah. Saya bagi RM1, tak ada masalah. Saya doa je, cantik. Saya semaya hajat, bagus. Saya share live, cantik. Apa yang kamu mampu, ulama kita kata, apa yang kamu mampu buat jadi wajib atas Allah. Bila perang kita dengan kafir, apa yang kamu mampu, wajib you buat. Saya orang pandai cakap je, cakap cukup. Kadang-kadang mungkin you cakap satu ayat atau cakap 2-3 minit, orang bagi derma contohnya 1,000, tapi apa dalam poket saya tak ada 200. Orang dengar kata saya, bagi. Orang tengok gambar yang saya share, bagi. Jadi kita nak buat macam tu. Ini yang betul, baru kita tanggungjawab. Sebab semua orang Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya. Setiap orang Allah akan tanya, apa kamu buat? Jadi kita kena sediakan jawapan untuk soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu sesi yang saya rasa membuka mata, walaupun sejam lebih, tetapi ada yang mesti sedap lagi doktor. Jadi beginilah tuan-tuan, situasi di Palestin adalah situasi umat Islam. Apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, maka Palestin adalah isu kita. Jadi saya yakin dan percaya kesimpulan yang telah diberikan oleh doktor tadi sepatutnya sampai semangat umat Islam itu ditransfer daripada Palestin kepada jiwa-jiwa kita, untuk kita mewariskan perjuangan pembebasan Palestin kepada anak-anak dan generasi yang seterusnya, insya-Allah. Baik, mengakhiri sesi kita pada malam ini doktor, insya-Allah saya selaku moderator memohon maaf atas segala kekurangan sepanjang mengendalikan sesi pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk daripada diri saya sendiri. Apa yang penting sebagai kesimpulan yang kita akan bawa balik ke rumah kita masing-masing adalah untuk terus mendidik anak-anak kita, generasi-generasi baru ini tentang perjuangan Palestin adalah perjuangan umat Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.